الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة يا أرحم الراحمين. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ruang dan peluang. Allah telah bagi kita ruang dan peluang untuk berbuat baik. Selama ini kita rasa yang kita hebat, sehingga kita tidak mampu melawan takdir Allah. Kita rasa kita ada kuasa, sehingga kita tak mampu untuk menahan pintu surau dan masjid daripada ditutup. Kita rasa kita kuat, tapi kita tak mampu untuk menghalang takdir Allah daripada masuk ke dalam rumah dia. Kita rasa kita ada reta, kita tak mampu membeli rahmat Allah dengan reta kita. Selama ni barulah dan hari ni kita sedar bahawa aku ni hamba Allah. Selama ni lah didikan dalam kehidupan kita. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upaya untuk berbuat kebaikan, setara manalah hebat kita, dan meninggalkan kejahatan, melainkan dengan bantuan daripada Allah, kekuatan dia, kehendak dia, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadangkala ibrah ataupun pengajaran yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mengambil kemanfaatannya. Sebab apa? Sebab bila hati kita ini tertutup rapat. Tertutup rapat dengan sebab apa? Dengan sebab merasakan diri itu lebih hebat, diri itu lebih bagus, diri itu lebih alim, diri itu lebih sempurna. Kira kita duk rasa kita ni perfect. Kita lupa bahawa kita ni milik Allah Ta'ala. Yang ada sifat yuhyi wa yumit ni Allah ya. Menghidupkan dan mematikan. Yang ada sifat darun wa nafi' ni Allah ya. Yang boleh bagi kita mudarat, yang boleh bagi kita manfaat, dia ya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Bila kita ada kekuatan sikit ya, kita rasa kita boleh bagi mudarat ke orang, kita boleh manfaat ke orang. Bila kita ada reta, ada pangkat sikit ya, kita kata aku boleh bagi manfaat ke orang, aku boleh bagi mudarat ke orang. Walhal kita lupa, sewaktu kita duduk dalam kitaran lockdown, PKP, apa lagi tak tahu nak pergi mana tak tahu. Tak boleh buat apa. Baru kita sedar. Begitulah apa yang ada pada kita ni tadi.
Tak semua orang yang Allah bagi kaki dia boleh berjalan. Ada kawan-kawan kita kaki cukup sifat semua tapi duk terlantak di atas katil. Dan tak semua orang yang boleh berjalan dia boleh main di tempat yang Allah pilih. Allah di tempat kebaikan. Melainkan hanya tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Berapa ramai orang yang boleh berjalan tapi tak boleh berjalan pergi surau, tak boleh berjalan pergi masjid. Sebab Allah tak mau kat dia. Kaki dia cuma boleh buat berjalan pergi Pekan Rabu lah. Kaki dia boleh buat berjalan pergi mall saja. Pergi beli barang saja, pergi market saja. Tetapi Allah tidak pilih untuk kaki yang sedia ada dekat kita memberi manfaat atas agama. Maka inilah yang dikatakan sia-sia. Yang disebutkan oleh Allah dalam suratul wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa. Tengoklah setahun macam tak ada apa. Setahun macam tak ada apa. Agak-agak tuan-tuan, kalau lah orang duk tanya tahun lepas hampa duk buat apa? Tak tahu, dia lalu macam tu ya. Sampai tak ada cerita kat kita, kita duk buat apa? Makna yang apa Nabi sebut dalam hadis tentang masa tu berlalu terlalu cepat. Dan kita tak perasan, tahu-tahu kita kuih tua. Tahu-tahu rambut kita kuih putih. Tahu-tahu lutut kita tak berapa nak kuat. Mata kita tak berapa nak nampak. Telinga kita tak berapa nak dengar. Tetapi kebaikan demi kebaikan yang ada pada kita Allah cabut. Antara dia apa tuan-tuan? Kita ada mata tapi Allah tak bagi kita peluang untuk tengok Al-Quran hari ini. Kita tak perasan dan kita tak nampak yang Allah hinakan kita. Bukan hari ini saja. Mungkin dah sebulan kita tak tengok Al-Quran. Tapi kita boleh tengok handphone hari-hari. Nak tidur tengok handphone, bangun tidur tengok handphone, makan tengok handphone, berjalan tengok handphone. Tapi Allah tarik nikmat yang paling besar atas kita. Tangan yang ada kat kita, kita tak dibenarkan oleh Allah untuk memegang mushaf Al-Quran. Allah tak bagi kita pegang mushaf, tak bagi pegang. Benda yang dunia selain daripada akhirat semua Allah bagi kita pegang. Tapi benda akhirat Allah tak bagi kita. Bermakna Allah hinakan kita lagi semasa hidup kita. Tapi kita tak nampak kehinaan yang Allah telah berikan kepada kita. Sebab kita rasa kita orang mulia. Kita rasa kita orang bagus. Bagus itu pada pandangan manusia, bukan bagus itu pada pandangan Allah. Manusia duk pandang kita, bila kita tak ada, dia tak nampak kita. Tetapi nak lari ke mana pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Nak lari ke mana? Sebab itu Allah didik kita dalam solat ni. Allah didik kita dalam solat, tuan-tuan, rukun qalbi. Memang pada rukun fiqh dia, niat yang duduk tang tu. Rukun qalbi ni, niat duduk tang tu. Tapi cuba kita fikir sama-sama. Peranan hati ni dalam salah ni sebenarnya besar. Kita nak makan. Adalah daging ayam duk terselit celah gigi kita. Kita pun tengah duk semayang, duk main, tenggai. Kita tak berani makan. Pasal apa tak berani makan? Sebab kita kata, batal semayang. Kita pun duk main dengan akal kita. Bukan orang nak tahu. Kita akan dapat satu jawapan apa dah? Walaupun orang kiri kanan aku tak tahu, lah lagi orang tak tahu. Dulu kita sentuh bau. Lah kita jarak, lagi orang tak tahu. Jauh. Kita akan ambil satu jawapan apa dah? Allah tahu. Allah didik kita
Bermakna ketika itu Allah didik kita tentang kita sentiasa rasa kita ni dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni besarnya dalam rukun qalbi ni. Tapi kadang-kadang kita tak nampak. Antara yang Allah nak main tunjuk kat kita, malaikat kiraman katibin kiri kanan. Lari kat mana? Kita nak lari kat mana? Sebab itu tuan-tuan, umur kita ni bukan umur muda lagi. Dan umur alam ini juga bukan alam yang muda. Alam yang dah tua. Dan tak lama lagi alam ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih duduk tangtu saja. Duduk di takok lama, duduk di tempat lama daripada sudut akhirat. Dunia kita koi naik. Daripada kereta yang buruk kita pergi tukar kereta baru. Tetapi akhirat kita duduk tangtu juga, masih duduk tempat yang lama. Dan walhal saat kita nak jumpa Allah Ta'ala ni dah hampir. Umur kita berjalan. Diri kita duduk tangtu juga daripada sudut akhiratnya dan tidak ada bertambah apa-apa. Kenapa Allah bagi kita dunia dan Allah tak bagi kita akhirat? Kena ingat tuan-tuan. Jika mana Allah Subhanahu wa taala sayang seseorang, Allah akan kurnia kepada mereka ini kurniaan akhirat. Sebab apa? Sebab dunia ni Allah bagi ke orang sayang, Allah bagi ke orang yang Allah benci. Orang kafir Allah bagi kereta baru. Orang kafir Allah bagi rumah besar. Orang kafir ni Allah bagi harta banyak. Tapi Allah tak bagi agama. Kita pun jika mana kita boleh benda yang sama yang Allah bagi kepada orang kafir ni tadi, tetapi kita, agama kita masih duduk tangtu juga. Semayang sunat kita tak apa nak. Tak apalah Kemarin buat dah. Sampailah kita tak boleh nak sujud dengan Allah pukul 2, pukul 3, pukul 4 pagi. Sampailah. Umur 60 ni. Kita bukan umur 6 tahun, kawan-kawan. 60, kita tak boleh nak sujud pukul 4.30 pagi. 4.30 pagi tak boleh nak sujud. Allah tak bagi kat kita. Kita nak kata kita hebat kat mana? Nak kata kita hebat kat mana? Yang kita boleh kata aku ni orang hebat. Ilmu aku banyak. 4.30 pagi kita tak boleh nak sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini tuntutan daripada Allah. Kita tiap-tiap minggu duk baca surah Sajadah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tiap-tiap minggu Allah duk ingat kat kita. Bukannya sebulan sekali. Tiap-tiap minggu. Orang beriman ini dia boleh sujud dengan Allah 2/3 malam. Kalaulah sifat tu tak ada dekat kita, kita siapa? Allah sebut dalam surah Sajadah, orang beriman ni dia bangun tengah malam 2/3 pagi, dia sujud dengan Allah. Kalau benda tu sampai umur kita 60 tahun Allah tak bagi, kita ni siapa? Jangan siapa pada orang. Pada orang, dia tengok IC hang Islam ke? Islam. Tapi Islam tak, kita ni pada Allah. Kita ni, Allah terima tak kita? Memang iman itu semua orang tak tahu. Asal dia ni, nama Islam, cara Islam pada kita. Tetapi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni nak kena ingat tang ni. Kita bukan maknanya
duduk di zaman 1940. Ni kita duduk zaman Myvi boleh terbang lah ni. Itu dia. Baik. Apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan malam ni? Kita berhenti isyak ke macam mana? Berhenti isyak kena berhenti dah ni. Gua mana? Saya tak apa. Tuan-tuan saya balik, tuan-tuan tinggal. Kena pun tuan-tuan, bukan saya. Saya dah biasa dah. Tapi pilihlah kok mana, insya-Allah tak ada apa-apa. Sebab bila kita buat sesuatu kerana Allah dan Rasul, kita di dalam perlindungan Allah dan Rasul. Buat selain daripada Allah dan Rasul, Allah takkan bersama dengan kita. Kalau kita berbuat kerana Allah dan Rasul, kita akan dapat Allah dan Rasul. Dan Allah akan jaga. Sebenarnya orang Islam ni cukup senang. Orang yang beriman ini cukup senang. Sebab dia bersama Allah. Betul, orang beriman ni tak ada keluh kesah, tuan-tuan. Bila dia sentiasa bersama Allah. Tapi saya pendek-pendekkan lah. Tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, perkara yang menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Pertama, kita ada ilmu, tetapi kita tidak amalkan ilmu tersebut. Ilmu kita jadi sia-sia. Kita bukan tak tahu. Mengumpat tu haram. Sampailah duk cerita aib orang. Bulan puasa nak korek hidung kita takut. Bulan puasa, jangan korek hidung, batal tu. Sampai kelah, pasal apa tak takut duk korek aib orang? Korek hidung, batal puasa. Korek aib, seluruh amal soleh kita habis, tuan-tuan. Korek hidung, puasa hari tua, puasa kemarin tak habis. Sebab kemarin tak korek hidung. Hari yang duk korek tu saja batal. Puasa hak esok tak batal lagi. Kita korek hidung cukup takut. Batal puasa. Satu taman duk haibuh. Tuan Haji tu korek hidung. Pasal apa? Sampailah tak berhenti nak korek aib orang. Lagi duk gali lagi. Lagi dalam duk gali. Gali lagi. Duk ada WhatsApp group ni. WhatsApp group viral nama dia. Ingat Allah tak tahu. Malaikat tak catat kiri kanan. Ini ilmu yang wajib kita amalkan. Benda hak wajib tetap wajib. Tak boleh nak sanggah. Dia akan jadi sia-sia dalam kehidupan, dalam umur kita. Amalan yang sunat, dia akan jadi sia-sia dalam umur kita, dalam kehidupan kita. Sebab kita tak boleh nak ulang balik umur yang ada pada kita. Tak boleh ulang, tuan-tuan. Hari ni. Cerita esok. Esok kita belum tentu kita boleh jumpa lagi. Tapi sebab apa? Seolah-olah hidup ini milik kita. Bukan milik Allah Ta'ala. Kita duk rasa hidup ni milik kita. Esok aku hidup lagi lah. Apa ada masalah? Lepas tu, peruntukan yang Allah bagi hari ni kita tak mau ambil. Semayang sunat maghrib, kita tak mau ambil. Semayang sunat isyak, kita tak mau ambil. Sebab kita rasa hidup ni aku yang tentukan. Kita terlupa tang tu yang kita ni milik Allah. Kita terlupa yang pegang kita Allah. Kita terlupa yang tadbir kita Allah. Allah duk ingat kat kita. Tiap-tiap dalam semayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hak takbir seluruh ni Allah Ta'ala. Yang duk ada dalam alam dunia, alam akhirat Allah. Tapi kita tak ingat. Pasal apa kita tak ingat? Sebab hati kita telah tertutup dengan kehidupan ini. Jadi kita rasa kita tak ada apa. Cuma kita duk harap lepas aku mati orang panggil aku almarhum. Yang dapat rahmat. Kalau hidup al-mal'un,
Tahu saya cakap ni. Hidup al-mal'un, mati boleh al-marhum. Nak boleh al-marhum lepas mati, hidup kena al-marhum. Jangan tinggal semayang sunat. Hak wajib tetap wajib. Benda hak nakai-nakai ni kena tinggal. Mengumpat kena tinggal. Hasad kena tinggal. Semua kena tinggal. Sebab umur kita dah tua. Kita bukan 6 tahun, 60 tahun. Kalau 6 tahun tak apa. Dia buat nakai, mati umur 7 tahun, masuk syurga. Kita 60 tahun, kau nakai lagi, mati 70 tahun, go to hell forever. Tahu. Hantu cakap belah baling. Go to hell forever ni cakap belah baling. Kita tak mau yang ni. Sebab kita tak ada masa dah. Kita tak ada masa dah. Masa yang Allah bagi sebenarnya untuk kita balik kepada Allah semula. Allah bagi kita peluang. Dan kita selalu kena tanya, pasal apa Allah bagi aku hidup? Allah nak matikan kita, boleh tak? Boleh. Sebab dia yang bersifat yuhyi, dia yang bersifat wa yumit. Dia yang hidupkan kita dan dia yang matikan kita. Boleh Allah nak panggil kita? Boleh. Sebab tak ada siapa tahu bila saat kematian dia. Tak ada siapa tahu. Jadi pasal apa Allah bagi kita peluang lagi untuk hidup? Supaya kita boleh balik kepada Allah semula. Betul hak mana yang aku silap hak kemarin-kemarin ni. Tapi bila Allah bagi ya, kita duk ketegang lagu tu juga. Bukan orang surau ni, orang surau lain. Bukan ibadur Rahman, ibadul lain. Duk tak mau gak semayang sunat, tak mau. Ke aku ahli syurga. Mayang tahajud tak mau. Baca kulhu tak mau. Kita duk harap siapa dia baca kita lepas kita mati. Kan? Jemaah kita ada dalam 30 orang. 30 orang baca 3 kali, satu malam baru 90. Kalau 3 malam, 9 kali 3 apa tuan-tuan? 27, 270. Pasal apa kita tak kumpul dari lah? Kita kumpul dari lah, boleh 100,000 ke, boleh sampai 30,000, mati duk ada amalan tu kat kita. Tu kalau waris kita buat kenduri, kalau dia tak buat kenduri, mampu pi tak dapat. Pasal apa duk lengah? Sebab kita rasa amalan kita cukup banyak, nak lepas dari azab kubur. Surah yang paling pendek yang Nabi janjikan kelebihan yang besar. Bukan susah sangat, duk saja-saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali menyamai pahala dia seperti mana kita telah baca, kita telah khatam Al-Quran. Siapa boleh bagi tuan-tuan? Tuan-tuan dengar memang cukup senang, ringan saja. Tapi berat mulut kita nak baca. Kalau satu hari, satu malam kita boleh kumpul tuan-tuan 100, kalau sebulan berapa? 3,000. Setahun? Kalau kita dah hamil 10 tahun, Allahu ya Karim. Tapi masa dan ruang ni Allah tak bagi kat kita. Kita duk guna mulut kita, duk bersembang benda yang sama dari dulu, duk pusing kok tu. Kita pusing hak benda yang sama. Ya, perkara yang sama. Sebab itu tuan-tuan, jangan sampai kita dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hati yang tak diisi dengan cinta kepada Allah. Hati kita isi dengan cinta selain Allah. Kita cinta dunia, kita cinta manusia. Tapi kita tak kasihkan Allah. Bila kita tak sayang Allah, pada ketika itu kita akan tinggalkan Allah. Tuan-tuan, kata yang bila satu benda yang kita sayang, bila dia hilang, jadi pikir. Jadi benda duk belegak dalam kepala otak. Kita baru beli mutu.
Dulu tak apalah. Y suku lah. Y16. Kemarin beli, hari ni hilang. Kok mana? Kemarin beli plastik dah buka ni. Hari ni hilang. Agak-agak dia jadi tak? Jadi benda fikir lah apalah. Pasal apa? Sebab kita sayang. Allah lama dah hilang dalam kepala kita. Tak ada fikir apa. Lantak pergi kan, bila aku susah, besok aku carilah. Besok kalau aku sakit, besok nak buat pembedahan jantung, aku carilah. Kalau aku rasa aku malas, aku bagilah kat Pak Imam setakat RM50. Dia angkat doa lah. Imam lah cukup senang lah. Buh 50, dia angkat doa, buat sembahyang jat 2 rakaat. Imam tu lelek-lelek dia baca. Mana kata? Sebab tak ada dalam kepala kita dia. Pasal apa tak ada? Sebab kita tak sayang dia. Bila tidak, kasih itu tidak dalam, ketika itu hidup kita tidak akan ada benda yang kita sayang. Bila kita kasih kepada harta, benda yang duk dalam kehidupan kita adalah benda yang kita kasih. Yang ni kita takut. Yang ni Nabi duk pesan. Jangan duk kasih sangat selain Allah. Takut besok mati lupa. Kita duk ingat benda yang kita kasih dan kita sayang, tetapi kita lupa hakikat sepatutnya yang kita kasih adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia tak salah. Orang tak salah. Tetapi jangan dunia ni heret kita jauh dengan Allah. Jangan orang ni jadi heret jauh kita dengan Allah. Tuan-tuan, kalau saat ini Allah panggil kita, apa yang ada pada kita yang boleh kita tunjuk dengan Allah, yang kita boleh banggakan? Agak-agak lah. Malam ni kita tidur lena, besok pagi orang muda abang. Allah. Abang tu malam tadi ada kuliah dengan kita. Pagi ni tak ada. Agak-agak kita boleh tunjuk. Kita mati tu nak tunjuk. Ya Allah, ini amalan aku yang aku boleh tunjuk. Agak-agak apalah. Kalau tak ada, jangan kita duk buat perkara yang kita rasa rugi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, iaitu badan yang tak mampu untuk berbuat taat kepada Allah. Badan jadi sia-sia. Allah bagi kita tubuh badan yang sihat, tetapi kesihatan yang ada, tubuh yang ada, tak mampu untuk kita sujud dengan Allah. Kemudian apa kata ulama? Masa yang Allah bagi kepada kita, kita tak boleh hampir kepada Allah. Masa yang Allah bagi kat kita buat apa? Duk tengok adat telefon je lah. Lagi suka seorang-seorang. Lagi nak makan, tengok gambar. Orang lah macam orang gila. Macam orang gila. Betul lah. Dah kira gila dah lah. Kalau Tok Wan kita, nyang kita duduk hidup pergi, dia panggil kepala. Hampa duduk buat apa ni? Makan pun hampa tengah gambar. Hampa duduk buat apa ni? Lah macam-macam benda berlaku, tuan-tuan. Benda lah. Benda lah. Sebab apa? Banyak benda berlaku yang tak munasabah. Sebab zaman dah akhir. Sebenarnya itu ya. Saya tak menyata, tak bercerita pasal isu. Tapi kenapa benda ni terjadi? Rupanya waktu Allah nak hancurkan dunia ni dah dekat. Lah tuan-tuan, beramai orang bunuh diri. Lah berapa ramai orang yang depresi, tekanan perasaan. Saya ni tuan-tuan boleh kata tempat orang mengadu. Siang tadi ada satu orang pakar konselor mengadu kat saya, Ustaz saya depresi. Patut saya mengadu dengan dia. Kita bukan konselor, kena mengadu pada pakar konseling.
Dia jadi ikut itu balik. Pasal apa? Semua orang, daripada orang alimnya, orang jahilnya, dan masyarakatnya, dia berlakuan. Apa jawapannya? Bila kita mula jauh dengan Allah. Tuan-tuan, reta ni biasa dia boleh tenangkan kita ke? Dia biasa duk buat resah dengan kita. Pernah tak tuan-tuan rasa tenang reta tuan-tuan? Baru beli kereta baru resah. Saat-saat pergi tengok cucu aku duk buat apa kereta. Calak lah, apalah. Dunia ni memang tak boleh bagi tenang kat kita. Tapi yang tu yang kita duduk fokus lama. Manusia. Ada manusia duk bagi tenang kat kita? Tak ada. Tetapi apabila harta dan manusia ni kita bawa pada jalan Allah, dia kuih tenang. Sebab apa? Sebab Allah sebut lagu tu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hang ingat Allah, hang tenang. Dunia yang duk ada kat kita, makhluk yang duk ada kat kita, kalau bawa dengan Allah, Allah bagi sakinah, Allah bagi kejayaan. Dalam apa pun tuan-tuan. Dalam pekerjaan tuan-tuan, saya, tuan-tuan, bila buat kerana Allah, dia akan tenang. Tapi bila kita lari selain daripada Allah, Allah akan bagi masalah kat kita. Dalam keluarga, macam tu juga. Bila kita tak bawa pi dekat Allah, tak bawa anak-anak kita dekat Allah, suami kita dekat Allah, isteri kita dekat Allah, akan jadi masalah yang terlalu banyak. Tuan-tuan, saya tak rasa pelik. Tak rasa macam benda tu luar biasa. Sebab zaman ini, zaman yang memang sampai masa. Saya jumpa umur 70, tuan-tuan. Nak bercerai, 70. Dah bercerai apa tak? Umur 70, bercerai. Hak nak bercerai pun banyak. Sebenarnya apa? Baik, nak abang ini. 8:42. Tu lah. Hampa ni macam dera aku lah. Baik. Melawak ya. Bila keluarga ni keberkatan mula Allah angkat. Allah angkat dalam keluarga ni, ketika itu dia akan berlaku perkara-perkara. Begitu juga dalam kita mencari nafkah. Bila Allah angkat keberkatan dalam rezeki kita, semua orang akan pakat rasa tak cukup. Semua orang kata, pasal apa? Masalah demi masalah. Demi masalah. Sebenarnya, kita kena semua balik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, Allah menjadikan kita ini satu perkara ketentuan yang ada pada kita tidak akan sia-sia. Sebenarnya, apa yang berlaku pada kita tak ada satu pun sia-sia. Cuma kita kena ambil apa tarbiyah Allah atas aku, perkara yang berlaku atas ni. Yang ni kita kena ambil pakai. Kalau tak, apa yang berlaku takdir atas kita, kita akan melihat kepada perkara yang berlaku, tetapi kita tidak nampak tarbiyah daripada Allah. Itu saya tak suka cerita pasal isu. Saya suka melihat sebenarnya kenapa isu ini terjadi. Orang nak bunuh diri, tempat saya ada 2-3 orang nak terjun jambatan. Tapi semua tak dan. Kan mati tak jadi ya. Kenapa mereka boleh sampai tara tu?
Maka melihat apabila zaman ini benar, zaman apabila orang mula jauh dengan Allah, apabila mula orang jauh dengan agama, orang tinggal solat, masyarakat bergaduh sesama sendiri. Ketika ni, jaga-jagalah tuan-tuan, jaga-jaga. Saya cukup takut benda ni. Baik. Takhir. Bagi takhir lah. Saya potong lagi. Antara perkara yang sia-sia, apa kata ulama, bila ayak mata ni tadi, dia tak dikeluarkan kerana takutkan Allah Ta'ala. Kita teriak sebab benda lain. Kita tak boleh nak terbitkan ayak mata kita kerana Allah. Bangun 2-3 pagi, kita tak boleh terbit ayak mata kita. Setahun lepas, kita tak boleh masuk masjid. Berapa titik ayak mata kita keluar. Kau kata macam seronok. Alhamdulillah kata. Sebab apa? Sebab hati kita tak ada rasa apa. Kita cuma duk buat status saja di Facebook. Kita duk pakai status tu. Tapi kita tak mampu nak menangis mengharap rahmah bin rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak menangis pun, kita tak teriak pun. Bangun tengah malam, ya Allah, pasal apa aku tak boleh pergi masjid? Ya Allah, kenapalah pintu masjid semua engkau tutup, ya Allah? Pasal apa? Kami ni salah ke, ya Allah? Tuan-tuan, saya fikir banyak. Orang bodoh macam saya kena fikir lah. Tuan-tuan tak payah fikir sebab tuan-tuan orang pandai. Kan? Kita kalau nak tukang rumah, nak buat rumah, orang tak tahu nak buat tukang, dia kena fikir, kok mana ni? Kan? Ni siku-siku ni nak siku utama. Kan? Kan? Orang nak suruh siku kat kayu, dia siku kat kawan dia. Orang bodoh. Tapi orang cerdik, orang pandai bab tukang, dia tak payah, dia tahu dah, tak payah fikir. Dan saya kena fikir. Pasal apa Allah jarak-jarakkan kita? Sebab COVID kan? Pada saya duk fikir apa? Walaupun bahu kita berhubung, tapi hati kita lama pecah. Satu surau duk bergaduh lagi. Sambung bahu apa? Hati hang semua bergaduh. Kan semayang jamaah ni hikmah dia menyatukan hati-hati orang mana? Aku jawab bagi tengok. Tu pun tak nampak lagi, tak islahkan diri lagi. Apa jarak-jarak? Ni apa jarak-jarak ni? Pasal apa jarak? Ikut sunnah ke? Cakap pandai. Sampai masa besok tahu bila Allah ketuk mulut kita. Hanjaklah. Kita semayang jemaah pergi tiap-tiap waktu, tapi hati kita masih hasad dengki dengan sama-sama jemaah. Tuan-tuan, buruk sangka ni dosa ke pahala? Hasad ni dosa ke pahala? Nabi duk kata orang yang hasad dengki, amalan dia habis macam mana kayu api yang kering dimakan oleh Jadi kita duk buat apalah? Kita dah buat apa? Kita buat-buat rumah tinggal. Ataupun buat-buat rumah, reban, bagi roboh. Esok kita buat hal lain pula, roboh. Kalau orang duk tengok tu, ji, hang duk buat apa ni ji? Buat rumah sampai 70-80 ribu. Siap-siap hang duk roboh rumah, pasal apa? Mesti dia ni ada keturunan sakit gila ni. Orang ada akal, dia tak buat aku ni. Orang ada akal, rumah dia bila dah siap, dia akan jaga rumah ni. Dia akan cat bagi elok, dia akan pagang. Dia akan jaga, jangan bagi orang rosakkan rumah dia. Sebab dia nak isi dalam rumah dia, almari lah. Kalau orang perempuan, dapur dia kena apa dah? Table island apa dah? Orang perempuan, orang lelaki tak tahu, dia tak ambil peduli, dia tahu ngap. Nak buh table apa pun, tak pergi kat hang, aku tahu, aku punya makan tengah hari siap. Aku punya sarapan pagi siap, malam aku tahu siap, teh tarik aku tahu siap.
Nak buat apa dapur punya pasal. Nampak? Lalu kita akan hias benda yang kita nak buat masuk dalam rumah ni bagi cantik. Yang ni orang mukmin. Dia penat dia buat rumah, dia akan jaga rumah dia. Ini orang mukmin. Berbuat amalan ni susah. Lalu dia kena jaga amalan dia. Jangan bagi rosak. Jangan kita dok buat amalan. Lepas tu kita roboh amalan kita. Jadi tatkala setelah kita roboh amalan kita, kita mati. Ada apa? Jadi sebab itulah peruntukan yang Allah bagi kat kita, kita tak dapat. Kita tak dapat. Orang sabar, yang ni peruntukan dia. Orang takwa, yang ni peruntukan dia. Orang semayang, ni peruntukan dia. Orang puasa, ni peruntukan dia. Kita panggil kelebihan. Di kelebihan tu kita tak boleh pun sampai lah. Rupanya kita puasa pada pekahnya, pada Allah kita tak puasa. Kita puasa, kita semayang pada pekahnya, pada Allah kita tak semayang. Rupanya kita beramal pada pekahnya, tapi pada Allah kita tak beramal. Jangan sampai kita disia-siakan sehinggalah umur kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keadaan ketika itu kita muflis. Nah, jadi insya-Allah setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Insya-Allah ya, akhir daripada kuliah ni ya. Saya nak tinggal kat tuan-tuan. Ni habuan tuan-tuan lah. Tapi sama ada habuan tu memang tuan-tuan punya, bukan tuan-tuan punya. Wallahualam. Pertama saya nak tinggalkan tuan-tuan hidup ni. Sebenarnya akhir zaman manusia semua dalam keadaan resah. Resah. Kita tak tahu. Kenapa kita terlalu resah lah. Jadi sebenarnya kita kena minta tolong Allah sebenarnya. Masalah kita bertimpa-timpa. Dan kita tak boleh nak keluar daripada masalah tu sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan, kalau ikut sifat orang beriman, dia tak resah. Sebab Nabi kata tu. Walaupun masalah yang main kat dia, dia tak jadi satu keresahan. Bahawa bila kita tengok hadis, rupanya sifat orang yang resah ni, orang kafir. Jadi yang tu kita takut. Yang ni saya tak baca, tapi tuan-tuan dobit dah. Tuan-tuan tulis ya. Yang pertama, tuan-tuan jangan tinggalkan. Dulu saya pernah bagi kat tuan Al-Mu'minun ayat 115 7 kali sehari semalam. Kedua, tuan-tuan jangan tinggal surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara. Syu'ara 88 89. Ketiga, tuan-tuan jangan tinggal ayat sebab saya surah tak apa tu kena tengok ayat saya apa surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr. Al-Fajr fajar. Tadi Fajr apa ni dah? Mengaji dah sejam, telinga mula tak apa nak dengar. Ayat dari ayat 27 sampai ayat 30. Tuan-tuan baca 11 kali. Sehari semalam tuan-tuan boleh istiqamah ni. Allah bagi kat kita ketenangan tak seperti mana hidup kita hak dulu. Percaya tuan-tuan. Nak cerita pasal tenang ni, jadi saya sampai pula 1 jam lagi. Ni susah. Saya berhenti tang ni. Tuan-tuan tolong doa bagi saya. Tolong doa bagi. Mudah-mudahan Allah
barakahkan saya dan madrasah, keluarga. Allah rahmatkan semua. Nah, Allah mudahkan urusan kami. Kita dah ingat, kuih tua kerja korengan. Rupa tak? Kuih tua rupanya kerja kuih banyak. Saya tak balik nak dekat 2 minggu tak balik rumah. Dekat 2 minggu tak balik rumah. Duduk pusing daripada Seremban, Terengganu, mai Sungai Petani. Tu dah. 2 minggu. Dekat 2 minggu tak balik. Kita ada ingat kuih tua, kuih duduk di rumah. Tapi siapa tahu ketentuan Allah. Akal kita, kuih tua kuih tak larat lah kan. Tapi pada kehendak Allah kat mana? Tak tahu. Tentang doa, bagi doa. Tentang pun tahu, saya jenis buat kereta sendiri. Jenis buat kereta pergi mana pun, buat kereta sendiri. Pergi dengan mem saya lah, pergi dengan darling saya tu. Betul kan, pergi. Biasalah, co-pilot, dia kan boleh harap sangat. Kan? Tapi sekurang-kurang dah lagu tu lah. Yang ni. Ya, baik itu tentang apa yang saya nak pesan lagi sekali. Buatlah sesuatu perkara lah ni, zaman lah ni. Fokus dia pada kasih sayang. Sebab bila ada kasih, kita dalam rahmat. Tuan-tuan bangkitkan semula kasih dalam jamaah. Kita jangan duduk ni nak fikir hang siapa, aku siapa, tak ada. Sebab dalam kubur, dalam besok dalam liang lahat, tak ada hang siapa, aku siapa. Kita dah harap orang. Bina kasih semula dalam sembahyang jamaah, binakan kasih semula. Dalam keluarga, binakan kasih semula. Dalam adik-beradik, binakan kasih semula. Binakan kasih. Bila kita dapat binakan kasih ini, inilah yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu sampailah kita teringat kat Nabi sebab kita kasih dan sayang pada Nabi. Sebab itu biarlah kita ni tadi bodoh tak apa, tapi kita, Allah sayang kita, Rasulullah sayang kita, dan semua umat sayang kita. Biar kita ni miskin tak apa, tapi Allah sayang kita, Rasulullah sayang kita, dan umat di sekeliling kita sayang kita. Ketika itu kita dapat rahmat Allah. Sayang ni tuan-tuan satu benda yang besar. Sebab itu Nabi berada di Taif, Nabi kan kena baling batu tuan. Malaikat kata, "Wahai Sayyidina Muhammad, mau tak aku hancurkan semua penduduk Taif?" Nabi kata apa? Jangan. Mungkinlah mereka tak terima Islam, mungkin keturunan mereka terima Islam. Tuan-tuan tengok sekarang Taif ke mana? Nampak? Jadi kasihnya Nabi, tuan-tuan buang semua. Sebab kasih aku pada Allah dan Rasul, kita buang semua. Buang dendam kita, buang sangka buruk kita. Ya Allah, aku buat benda ni semua sebab aku sayang kat hang. Aku sayang kat kekasih hang, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Masya Allah, satu lagi saya nak pesan zaman-zaman, tuan-tuan jangan tinggal selawat kat Nabi. Selawat dan istighfar ini tuan-tuan jadikan satu sahabat yang baik. Dua benda ni, amalan ni, tuan-tuan jadikan satu sahabat yang baik. Selawat, istighfar. Selawat, istighfar. Tuan-tuan jadikan sahabat yang baik dan jangan pisahkan dua sahabat amalan ini. InsyaAllah hidup kita barakah, dan masalah yang ada pada kita tidak jadi masalah. Sebab itu saya selalu kongsi pasal madrasah saya. Pasal madrasah saya. PKP tahun lepas, pelajar saya ada dengan saya. Setahun tu, saya tak cuti tuan-tuan sekolah saya. Kami tak buat apa. Tak ada buat apa. Saya duduk madrasah semua. Anak-anak semua duduk madrasah. Kami buat apa? Kami meratip dia. Kerja kami meratip dia. Nak tanam jagung 6 bulan lagi baru keluar. Nak tak? Meratip lah. Tanam jagung 6 bulan lagi ke 4 bulan baru keluar. Besok nak makan lah. Ikut mana? Meratip. Antara ratib yang kami tak tinggal, apa dia? Selawat. Tak tinggal.
Istighfar, tak tinggal. Yang dulu saya kongsi dengan tuan-tuan. Ya Ghiyasal Mustaghithin, aghithna. Ya Ghiyasal Mustaghithin, aghithna. Ya Ghiyasal Mustaghithin, aghithna. Ya Ghiyasal Mustaghithin, aghithna. Tuan-tuan dengar cerita ni pun tuan-tuan macam terkejut. Sebulan makan 3 ekor kambing. Orang main tak kambing. Mujak lah, kambing tak main sendiri. Tiap-tiap bulan. Jenuh makan. Orang main hantar ikan ni tuan-tuan, bukan satu kereta, satu hailak. Ustaz mau apa lagi? Hantar tu bukan dari market tu, dari laut tu main. Naik kapal, turun ikan, turun mana tu, main hantar terus. Ustaz, yang ni memang freshnya Ustaz. Memang tadi baru ambil daripada laut. Kami kena agih pula dia apa, orang sekeliling punya banyak tuan-tuan. Janji Nabi, janji Allah ni benar bila kita betul-betul yakin dengan Allah. Kami meratik tu ya. Lepas isyak kami baca, bukan banyak, 100. Kita bukan wali. Kan? Dah wali 1000, kita bukan wali, kita kuali. Kira nak menterkedarah ya. Ni Ustaz bila nak berhenti ni Ustaz, bila nak berhenti kami bagi can dia melampau pula. Nampak? Memang kita ni bukan tahap tu. Memang tahap ketegaknya. Pagi lepas subuh, tak cakap apa lagi, baca 100. Belum sembang apa-apa. Jangan buat urusan dunia dulu. Baca 100. Ya Ghiyasal Mustaghithin, aghithna. Ya Ghiyasal Mustaghithin, aghithna. Ya Ghiyasal Mustaghithin, aghithna. Allah tunjuk kat kami tuan-tuan. Allah tunjuk. Maka dengan kebesaran Allah yang kami tengok dan kami terima, saya tambah yakin dengan Allah. Itu sebenarnya. Kita kat ni ya. Wallahu alam. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.